الحمد لله القائل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah, khatib menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan segala larangannya dan melaksanakan segala perintahnya. Marilah kita memberi sepenuh pertumpuan kepada khutbah yang disampaikan. Janganlah berbual-bual dan berleka-leka dengan telefon bimbit. Semoga khutbah ini memberi manfaat kepada kita semua. Mimbar Jumaat pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Jangan Mengundang Kemurkaan Allah. Bunuh diri atau dalam bahasa Arab biasa disebut sebagai qatlun nafsi adalah satu tindakan mengakhiri hidup dengan menggunakan atau tanpa menggunakan sebarang alat. Antara kaedah yang digunakan untuk membunuh diri adalah menggantung diri, sesak nafas, meracun diri sendiri, melemaskan diri, terjun dari tempat tinggi atau menggunakan bahan mudah terbakar dan membakar diri. Membunuh diri merupakan tindakan yang ditegah dalam ajaran Islam dan perbuatannya mengundang kemurkaan Allah. Hal ini ditegaskan oleh Allah di dalam ayat Al-Quran yang dibacakan di awal khutbah tadi, di dalam surah An-Nisa ayat 29 yang bermaksud, dan janganlah kamu membunuh diri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kamu. Berdasarkan kepada ayat tersebut, nyawa adalah milik Allah. Dialah yang menghidupkan dan mematikan seseorang. Manusia tidak layak dan tidak mempunyai hak untuk menentukan hidup matinya dengan cara membunuh diri sendiri. Mengikut laporan PJRM pada 1 Julai 2021, sebanyak 609 kes dilaporkan pada tahun 2019 dan meningkat kepada 631 kepada tahun 2020. Manakala untuk tempoh Januari hingga Mei 2021 sahaja, sebanyak 468 kes telah direkodkan. Daripada 1,708 kes bunuh diri untuk tahun 2019 hingga 2021, sebanyak 872 kes melibatkan mangsa berumur 15 hingga 18 tahun dan 668 kes melibatkan mangsa berumur 19 hingga 40 tahun. Menurut laporan PJRM, 3 punca utama kes bunuh diri adalah disebabkan masalah keluarga, tekanan perasaan dan kewangan. Ini semua menggambarkan kerapuhan iman dan kekurangan penghayatan keagamaan sehingga sanggup mengambil tindakan membunuh diri akibat ditekan hidup yang dialami. Muslimin sekalian, kenapakah perkara ini boleh terjadi sedang kita umat yang mengaku beriman dan percaya kepada perkara-perkara ghaib? Pelbagai sebab boleh menjadi faktor. Antaranya ialah pertama, masalah kesihatan mental. Hampir kebanyakan mereka yang melakukan perbuatan bunuh diri memiliki masalah kesihatan mental yang serius seperti depresi, gangguan bipolar atau skizofrenia yang mendorong dan berisiko tinggi untuk melakukan perbuatan bunuh diri. Lebih-lebih lagi, mereka yang menghadapi masalah kesihatan mental tidak mendapat bantuan untuk mengawal penyakit tersebut. Mereka yang berjuang dengan masalah penyakit mental perlu mencari bantuan melalui kaunselor, terapi, ubat-ubatan serta sokongan keluarga dan masyarakat agar isu ini dapat dibendung. Kedua, stres dan tekanan yang luar biasa seperti masalah kewangan, tekanan kerja, konflik rumah tangga, krisis peribadi,
merasakan keseorangan dan kesempitan dalam meningkatkan risiko keinginan bunuh diri dengan mengambil tindakan mudah tanpa memikirkan kesan tindakan dan perbuatan tersebut. Ketiga, akses kepada alat bunuh diri. Ketersediaan alat bunuh diri yang berada di persekitaran kita seperti senjata api, alat dan senjata tajam atau ubat-ubatan dapat meningkatkan risiko keinginan bunuh diri. Individu yang mengalami tekanan akibat masalah yang timbul mungkin merasakan tiada siapa yang peduli dan dapat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian, situasi yang berlaku hari ini perlu ditangani dengan bijak kerana terdapat pertambahan kes pada saban tahun. Sebagai Muslim, kita perlu berfikir bagaimana perbuatan ini dapat dikekang agar tidak menjadi barang dalam masyarakat. Dalam hal ini, bagi orang yang beriman perlu berasa cemas dan takut dengan ancaman dosa membunuh diri yang kekal selama-lamanya berada dalam neraka Jahannam. Ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fahuwa yataradda fi nari jahannam khalidan mukhallidan fiha abada. Dan barang siapa terjun dari atas gunung sehingga dia mati, maka kelak dia akan terjun dari tempat tinggi di neraka Jahannam dan dia kekal selama-lamanya di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan kepada hadis Nabi tersebut, bunuh diri merupakan perbuatan terkutuk yang dilarang Allah. Pelakunya akan diazab di akhirat dan tiada sesiapa pun yang akan terlepas dari azabnya. Bagaimana kita dapat memastikan keturunan kita tidak termasuk dalam golongan mereka yang mempunyai keinginan untuk melakukan perkara yang mendorong kepada kemurkaan Allah? Jawapannya, kita perlu sentiasa bersabar dan bersyukur dengan setiap ujian, menjaga solat, memelihara hati daripada perasaan yang tidak selayaknya bagi hamba Allah. Individu Muslim perlu memantapkan ilmu tauhid dan keimanan agar cetusan keinginan bunuh diri tidak menjadi jalan penyelesaian kepada masalah kehidupan. Setiap Muslim hendaklah sedar bahawa kehidupan di dunia hanyalah sementara. Kehidupan akhirat itulah yang abadi dan kekal selamanya. Di dunia ini adalah medan ujian sama ada kesenangan maupun kesusahan untuk menentukan sejauh mana tahap keimanan dan kesabaran manusia. Pelbagai bentuk ujian ditimpakan kepada manusia sama ada dengan kelaparan, kesusahan hidup, bencana alam dan lain-lain lagi, sebagai menguji sejauh mana kita meletakkan pergantungan dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Namun, sekiranya berlaku sesuatu yang tidak dijangka, maka bersabarlah. Belum tentu ia suatu keburukan, malah setiap ujian dan dugaan hidup perlu dihadapi dengan sabar. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh dan dengan merasai kelaparan dan dengan berlakunya kekurangan diri, harta benda dan jiwa serta hasil tanaman, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Hadirin yang berbahagia, sentiasalah hidup dalam berzikir, lebih-lebih lagi ketika berhadapan dengan ujian, kerana dengan berzikir akan hadir ketenangan hati serta menghilangkan kegelisahan jiwa, bahkan dapat mengelakkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh syarak. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 156 hingga 157 yang bermaksud, iaitu orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah orang yang mendapat keberkatan kesempurnaan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Rawatlah rasa duka cita dengan amalan berdoa. Nabi SAW pernah mengajarkan beberapa doa yang masyhur kepada para sahabat radhiyallahu anhum.
seperti mana yang direkodkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa qala'id din wa ghalabatir rijal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hal yang menyedihkan dan menyusahkan, lemah dan malas, penakut dan bakhil, lilitan hutang dan penindasan orang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Berdampinglah dengan para ulama dan mengajukan sebarang permasalahan hidup kepada ahli keluarga yang terdekat, sanak saudara dan sahabat handai. Berbincang untuk mendapatkan nasihat dan panduan yang terbaik. Semua pihak perlu memainkan peranan penting dan melibatkan diri memberi kesokongan kepada individu yang berada di bawah tekanan hidup, supaya tidak cenderung melakukan perbuatan yang mendapat kemurkaan Allah. Bagi mengakhiri khutbah hari ini, marilah sama-sama kita mengambil pengajaran dan penghayatan agar dijadikan pedoman dan panduan kita dalam kehidupan. Pertama, umat Islam hendaklah memantapkan ilmu akidah Islamiah yang meyakini bahawa ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah satu tanda kurniaan darjat yang lebih tinggi kepada hamba-hambanya. Kedua, umat Islam perlu meyakini bahawa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan sementara dan segala amalan perbuatan di dunia akan dihisab di akhirat kelak. Ketiga, umat Islam hendaklah sedar bahawa membunuh diri adalah satu perbuatan yang dilarang di dalam Islam dan mengundang kemurkaan Allah. Keempat, umat Islam hendaklah berusaha mengambil langkah-langkah positif dalam menyelesaikan masalah kehidupan dengan merujuk kepada pihak yang berautoriti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya Dialah Jua yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Suratul Zumar ayat 104. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala ketaatan kepadanya dan meninggalkan segala larangannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك
نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلangor سلطان شرفuddin Idris Shah Al-Haj ابن المرحوم سلطان صلاحuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj اللهم عدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد Selangor Tengku Amir Shah ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اعتل أمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد اللهم يا عزيز يا منتقم يا جبار اللهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم عليك باليهود المعتدين الذين قتلوا إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم أنزل عليهم وعلى من عاونهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين اللهم انصر الإخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين اللهم انصر الإخواننا المسلمين والمجاهدين والmustad'afin fi Palestin. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah saudara-saudara kami kaum muslimin yang ditindas di bumi Palestin dan di mana sahaja mereka berada. Ya Allah, sayangilah dan kasihilah mereka, keluarkanlah mereka dari penindasan serta kesempitan mereka alami selama ini. Ya Allah, hapuskanlah kezaliman yang ada di muka bumi ini. Berikanlah keadilan kepada mereka yang dianiaya serta dizalimi. Ya Allah, anugerahkanlah kemenangan kepada saudara kami kaum muslimin di Palestin. Berikanlah kepada pejuang-pejuang Islam serta rakyat Palestin kekuatan serta kesabaran menghadapi kekejaman musuh. Ya Allah, binalah semula keamanan bumi Palestin dan kembalikannya ke pangkuan kaum muslimin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma badi' syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilamik. Ya Qahhar, ya Jabbar, ya Muntaqim, ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab, ihzimhum wansurna alaihim. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihal bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salat.